Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dan saya sangat percaya anda yang menonton pada video ini adalah anda yang berniaga dan sekaligus anda mempunyai kesukaran untuk mempengaruhi bakal pelanggan anda. So, sebelum kita discuss ataupun kita berkongsi beberapa tips bagaimana untuk anda mempengaruhi bakal pelanggan anda ataupun bakal prospek anda dengan sangat baik, jom kita berbalik kepada firman Allah dalam surah Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan ataupun gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. So, ingat, okey, ayat yang dikeluarkan dalam surah Nisa ayat 29, suka sama suka. Apa kaedah? Bagaimana untuk you nak melahirkan seseorang itu suka berurusan dengan you? Bagaimana untuk memastikan you suka untuk menjual dan orang suka membeli dengan you? Apa kaedah dia? So, dia ada 3 asas. Tolong kuasai 3 asas ni. Jom kita tengok apa 3 asas tunjang untuk you nak melahirkan suka sama suka. Bismillah, jom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 asas bagaimana untuk you nak mempengaruhi pelanggan you. Yang pertama, berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jaza wal ihsan illa ihsan. Tiada balasan kebaikan selain kebaikan. Dalam ayat tu, Allah mengeluarkan satu formula. Kaedahnya adalah dengan mengkritikalkan kebaikan yang dia akan terima, bukan kita akan terima. Kebiasaan apabila kita closing, kita mempengaruhi seseorang tu, kita mengkritikalkan kebaikan yang kita akan terima. Contohnya apa? Promo, beli satu, free satu. You banyak mengkritikalkan kelebihan ataupun you banyak mengkritikalkan tentang produk you. Kaedahnya macam mana? Kena mengkritikalkan apa yang orang akan terima, automatik kebaikan tu akan datang pada diri you. Yang kedua adalah apa? Berdasarkan firman Allah dalam surah Maryam ayat 97. Allah kata apa? Dan kami turunkan Al-Quran dalam bahasamu. That's mean, maksudnya apa? Bagi untuk you nak mempengaruhi, you kena faham Al-Quran sendiri pun diturunkan dengan berbagai qiraat ataupun jenis-jenis bacaan mengikut kawasan. Yang pertama, wajiblah bahasa tu bahasa yang orang guna dan orang faham. Kesalahan kita hanya menggunakan satu saja syaratnya. Apa dia? Bahasa yang orang faham. Kita tak menggunakan bahasa yang orang guna. Hai, Assalamualaikum, terima kasih kerana berminat. You kena faham bahasa tu orang faham tetapi orang tak guna. So the game is bagaimana you nak mempengaruhi seseorang. Senang, guna bahasa yang kebiasaan masyarakat Malaysia guna. Yang ketiga, bagaimana untuk you nak mempengaruhi pelanggan. Key-nya adalah apa? Mestilah bersifat individu, bukan umum. Kebanyakan wording ayat yang kita keluarkan adalah ayat yang secara umum ataupun secara general. You nak menarik hati seorang, gamenya adalah apa? Mesti bersifat individu. Apa yang maksud ke individu? Mestilah ayat itu yang merujuk kepada orang yang membaca, bukan secara general. Kebiasaan apabila you follow up, banyak akan tinggalkan blue. Sebab apa? General, twist kepada individu, bukan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya yakin dan percaya 3 elemen ni ataupun 3 tunjang ni kebiasaannya kita abaikan. Apa tunjang yang pertama? Okey, berdasarkan video yang kita keluarkan tadi, yang pertama adalah apa? Kebanyakan closing kita ataupun kita mempengaruhi seseorang tu dengan kebaikan kepada kita. Mengkritikalkan manfaat kita akan terima. Yang keduanya adalah apa? Point. Yang kedua adalah berkisarkan tentang gaya bahasa yang digunakan. Orang faham dan orang guna. Biasanya kita guna yang orang faham tanpa orang guna. That's mean sentiment ataupun elemen bahasa itu sangat penting. Okey, ayat penggunaan yang digunakan. Yang ketiganya adalah bersifat individu, bukan umum. Okey, sebab tu kalau you perasan kenapa kebanyakan bila you all follow up, orang mengabaikan follow up you. Kenapa? Ayat yang dikeluarkan adalah ayat yang bersifat umum ataupun general. You kena faham yang membaca tu adalah kapasiti individu. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya anda mengalami isu yang ini, dan saya yakin dan saya sangat percaya. Saya minta izin pada anda semua untuk saya berkongsi dengan lebih mendalam. Mohon klik link di bawah sekarang. InsyaAllah di dalam ruangan Telegram ini kita akan kongsikan pelbagai teknik, pelbagai ilmu. Jangan lepaskan peluang yang ini. Dan majoriti yang bersama dengan kita, 10 customer yang masuk, 7, 8, 9 yang close ataupun membuat pembayaran. Jadi saya mohon jangan lepaskan peluang ni. Mohon klik link di bawah sekarang. Kita jumpa kenapa tim tak bersatu. Antara salah satu faktor yang paling besar
tim you dia ada satu pemikiran yang mana dia mengkayakan you. Jangan lepas daripada mulut you, bibir you sentiasa bermain. You kena tahu, tim ni kita tubuh bukan untuk I tau. Tim ni untuk kita. Wajibkan benda yang itu. Sebab tu Rasulullah SAW ketika di Madinah, ketika berlaku perang Khandaq, orang tua, kanak-kanak, wanita datang tolong gali parit. Sebab apa? Madinah milik diorang. Sebab tu Madinah menjadi satu umpaya yang sangat kuat. So you nak umpaya you kuat, you nak tim kuat, pastikan jangan lekang daripada bibir you. Tim ni saya tubuh untuk kita bersama. Pernah dengar doa senjata orang Muslim? Berapa banyak limpah kasih sayang Allah yang you minta daripada dia tanpa you menggunakan wording ataupun perkataan. Aktifkan untuk dapatkan sekian. Percakapan kita tu, dia mendorong dan membuatkan kita ni ada satu part untuk kita bergantung. You meletakkan perantaraan antara you dan pencipta you. Jangan pelik di dalam kehidupan you, di dalam cita-cita you, di dalam apa yang you impikan, termasuk di dalam perniagaan you. Dia ada satu tembok yang dibina, yang menjadi satu perantaraan. Saya tak nafi you capai, tapi berapa ramai, berapa banyak yang direntap jatuh bila dia capai. Kita tak nafi bila you impikan sesuatu dan you berhajat, you mohon pada dia. Antara salah satu alat yang berfungsi dalam tubuh badan manusia adalah ras. Kita tak nafi elemen yang itu. Persoalannya adalah kebergantungan you pada alat yang itu ataupun Tuhan yang menjadikan alat yang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong korang komen, screen komen saya sebelah sini. So jangan pelik kalau kepala aku tengok belah ni. So bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak kabur sikit eh. So bismillah. Alhamdulillah dengar pula bunyi motor sebelah lalu. Sebelum tu saya ucapkan ribuan dan thank you, terima kasih banyak kerana you all setia bersama dengan kita pada Usrah, okay, yang mana kita lakukan pada 2 minggu sekali. Last year kita buat seminggu sekali. 2 minggu, this year kita anjakkan sikit kerana kepadatan. So walaupun kita buat Usrah 2 minggu sekali, tetapi pada setiap hari Jumaat, okay, pada Jumaat kita ada satu sesi juga, iaitu bacaan kitab Riyadhus Shalihin daripada Imam Nawawi. Itu pun kita buat live juga, kita bahaskan juga secara live. So bismillah. Apa khabar semua, okey? Ya, nampak kabur sikit. Yalah, tak tengok terang-terang nanti jatuh hati. So
Okay semua. So far macam mana dengan perniagaan you dah pergi kepada 27 hari bulan, kita dah pergi kepada penghujung Januari 2021. So macam mana dengan bisnes you, bagaimana dengan perniagaan you, bagaimana dengan team you, apa yang berlaku? Semua okey, boleh update di ruangan komen, okey, supaya aku tahulah sikit perkembangan, tahulah sikit perkembangan you all kan. Kalau kena dengan isu, kena dengan persoalan, insyaAllah kita boleh kupas pada sesi usrah. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, okey, kerana you all bersama dengan sesi usrah kita, walaupun 2 minggu sekali sekarang ni, sebulan 2 kali je kita lakukan kerana aktiviti ataupun urusan yang amat padat. Dan thank you juga kerana terus support daripada tahun lepas hingga tahun ni. Okay, tanpa you all tak adalah usrah malam ni. Okay, dan sebelum kita mula, sebelum kita bahaskan, okay, sebelum kita mula dan sebelum kita bahaskan, suara saya okey kan? Sebelum kita mula dan sebelum kita bahaskan, kita minta untuk you share, okay, gaji ajen lah, klik butang share dan gaji ajen lah untuk you tag team you, okay, tag team you, and then ataupun copy link untuk serahkan dalam grup-grup you, beritahu yang malam ni kita ada sesi. Hai wawatawau, okay, beritahu yang kita ada sesi pada malam ni. Okay, ready? So bismillah. Banyak belajar dengan Circle, alhamdulillah. Tim semua agresif awal bulan sampai ni. Tim makin jelas bertambah hari ke hari. Ya, perniagaan makin huru-hara. Syarul, Tuan Syarul. Apa lagi? Berwacam. Okay, topi ada tapi di office. Apa lagi yang berlaku dalam bisnes dan perniagaan you? Semua yang baik-baik je, yang tak baik tak ada ke? Okay, saya ulang, tolong share. Okay, tolong share. Kita mula secara official lagi 2 minit. Kita minta tu you berkongsi. Mudah-mudahan, okay, usaha you untuk you klik butang share tu, dan usaha you untuk you buat sikit ayat untuk you minta supaya mereka semua alert dengan usrah yang ini. Mudah-mudahan usaha yang itu Allah menjadikan satu manfaat, okay, mengangkat menjadi satu manfaat, ganjaran buat you dan ganjaran buat kita, okay, saya dan tim saya, okay, kena usahakan adakan sesi. Mudah-mudahan, okay, sebab Rasulullah SAW bersabda, sebab manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Mudah-mudahan, okay, kita tak beri manfaat dalam bentuk fizikal, tetapi kita beri manfaat dalam ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahaskan pada malam ni tersebar dengan sangat baik dan bermanfaat, terutamanya khususnya pada para usahawan. Okay, jadi setakat ni dah membeli target. Yang baru nak belajar, tolong dengar. Thank you, Kak Ita. Alhamdulillah setakat ni dah memang membeli target. Asbab kebaikan fight. Oh gila, Zam bila nak minum? Okay, so kita ada Safwan. So bismillah, kita minta untuk berkongsi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni beri manfaat. Saya ulang lagi, tolong dan tolong berkongsi. Okay, saya tak start bisnes lagi. Okay, tak ada semangat. Macam mana nak cari semangat katok kepala tu? Okay, so bismillah. Apa isu berlaku dalam bisnes tu? Apa isu yang berlaku dalam perniagaan you? Sedikit sebelum saya ulas sedikit tentang antara salah seorang lah, okay, apa yang dibahaskan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani, okay, orang Jordan ni. Tolong jangan share yang baik-baik, tolong share yang tak baik supaya saya boleh berkongsi dengan you. Kalau you kongsi yang baik satu part, yang tak baik tu apa isu yang berlaku dalam bisnes you. Kalau kongsi yang baik-baik je tak best lah. Hai Muhammad J, dah kaya lupa aku. Hari ni almost 10k, Tanya Tari. Okay. Saya perlukan isu untuk saya mengulas pada sesi usrah kita malam ni. Kalau tak ada ulas, saya pergi kepada bacaan kitab je. Alhamdulillah, Kak Mahnum jual coklat je dah juta dah achieve. Coklat tu terlacur susah. Turn down sekejap. Tolong saya ulang untuk berkongsi dan you tag team you, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak buka majlis lagi kan? So bismillah, okay.
sebelum kita buka majlis secara official, tolong klik butang share dan tolong panggil anak tim you di ruangan. Kan boleh komen sikit kan. Okay. Tolong klik butang share dan dah klik. So bismillah, kita buka dulu majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Nak atasi masalah down dalam tim. Yes, keluarkan. Macam mana nak istiqomah? Okay, dalam kita buat sharing dengan klien, saya tak meningkat sangat. Lagi yang itulah saya nak benda-benda yang macam tu. Duk cerita benda baik je. Waalaikumsalam Natin. Sebab usrah kita ni adalah untuk memperbaiki sebenarnya. Saling mengingati dan saling untuk kita memperbaiki. Kalau cerita benda baik je, dah syurga dah tu. Apa isu majoriti? Walaupun tak ada support, terus bangkit. Seorang lagi, tolong berkongsi. Kau nak aku bahas apa malam ni? Baru habis jual kat kedai, tapi nak restock kat kedai, owner kedai self quarantine. Sorry, tak dapat nak bantu. Mencari idea copywriting yang terbaik. Okay, macam mana nak bantu diri sendiri, anak tim yang untuk sentiasa konsisten? Macam mana anak tim yang sunyi dalam grup? Apa lagi? Macam mana dapat ejen baru? Ejen lama klik-klik. Siapa boleh kena kawal mindset anak tim? Salam tak berbalas. Apa lagi? Macam mana nak rekrut ejen showcase? Okay, bismillah. Macam mana nak buat tim jangan cepat putus asa dan jangan cepat down? You putus asa ke you down? Down walaupun tak ada customer WhatsApp. Dia ada teknik menjual sebenarnya. Fail customer service. Tunjukkan jalan ke pasar. Tunjukkan jalan ke pasar. Dia ada dalam pengurusan tim ni. Okay, so bismillah, jom. Saya tahu ada di kalangan kita yang pernah mendengar tentang ayat ataupun apa yang saya bahas sebelum ni, tapi kita akan bahas insyaAllah daripada satu sudut perspektif. Sebenarnya banyak juga tim saya ataupun tim saya menerima feedback yang mengatakan apabila kita ulas berkaitan tentang satu formula, okay, sebab kita tengok banyak bahas berkaitan dengan tim kan. Kita bahas tentang satu formula dan tim saya menceritakan dan orang-orang yang mendengar formula ni berkali-kali, kefahaman yang datang pada itu dalam keadaan yang lebih. So bismillah, ready? Nak tarik ejen tapi skill tahu. Jom, ready untuk kita bahas tentang satu formula. Ada yang dah dengar berkali-kali tapi insyaAllah kita ulas dan kefahaman tu beza mudah-mudahan. Ready? Okay, sediakan buku, sediakan pen, sediakan kertas. Sediakan buku, sediakan pen, sediakan kertas. Dah. Jadi, so bismillah, kita minta untuk you terus berkongsi. Mudah-mudahan apa yang kita berkongsi ni dalam dia menjadi satu manfaat, dia menjadi satu asbab. Okay, so bismillah, ready? Okay. Tips nak dapat 10k sehari. Kenapa nak dapat 10k? Simple. Untuk yang mendapatkan niat nak dapat 10k sebab apa? Sebab Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari ada hadis ni menceritakan apa, innama amalu binniat wa innama likulli amrin ma nawa. Setiap perbuatan itu disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai daripada niat. Setiap orang akan mendapat balasan sesuai daripada niat dia. Persoalannya apa niat you? Untuk you dapat 10,000 tu. Okay, tu yang dia tulis macam-macam tu, macam mana tim tak komit apa semua. Satu formula mudah. Okay, Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam kitab Sahih Bukhari menceritakan apa? Sahih Bukhari ke Sahih Muslim? Sahih Bukhari. Rasulullah menceritakan apa? Innama amalu binniat wa innama
likulli amri'in manawa. Setiap perbuatan itu disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niat dia. Nampak? Rasulullah tak tekankan setiap orang mendapat balasan sesuai dengan tindakan dia, tetapi Rasulullah menekankan setiap orang mendapat balasan sesuai dengan niat dia. Niat dulu baru action. Persoalan macam kenapa you dapat 10k setiap hari? Persoalannya apa niat you? Kenapa you perlu dapatkan 10k? Apa niat you? Apa you nak sebenarnya? Kenapa you nak team you grow? Apa niat you? Kerana Rasulullah kata apa? Okay. Innama amalu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Bukan dengan tindakan tau, bukan dengan action. Action part nombor 2, yang pertama adalah niat. So kalau you jelas dengan niat you akan dapat sesuai dengan apa yang you niat. Dapat? Saya ulang sekali lagi, benar-benar berkongsi. Okay. Kenapa nak bantu orang yang memerlu kan? Orang tu tak boleh bantu sendiri. Simple. Lagi solid niat you, lagi strong result yang akan datang. Okay. So persoalan, sebab tu adalah sangat penting untuk you jelas kenapa niat you. Kenapa niat you nak team you grow? Kenapa niat you nak team you aktif? Niat tu bukan tentang you, tentang orang lain. Okay. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama amalu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapat balasan itu sesuai dengan niatnya. Niat dia. Niat dia. You nak 10,000 sebab apa? You nak team you aktif sebab apa? You nak team you bertambah sebab apa? You nak sell kepada figure sekian sebab apa? Kenapa? Lagi solid niat sebab yang itu, lagi solid result yang akan datang kepada you. Okay. So bismillah. Ready? So kita akan bahaskan. Of course yang pertama, setiap perbuatan tu dia saya ingat. Sebab tu ada ulama menceritakan apa? Andailah Allah mencabut niat di dalam diri-diri manusia, maka nescaya manusia tidak akan dapat melakukan satu benda pun. Kekuatan yang pertama adalah niat. Sebab tu penting kalau you kena jelas. Saya pernah bahas benda ni usrah 2 minggu lepas berkaitan dengan niat. Benda yang kita bahas, yang saya sebut ni. So apa yang you nak tu berbalik pada niat you. Kenapa? Okay, so bismillah. Ready? Sebab kita tengok majoriti membahaskan berkaitan tentang tim. Jadi jom kita bahaskan tentang formula bagaimana untuk you nak memastikan tim you grow dan berkembang dengan sangat baik. Okay? So bismillah. Sebab apa you nak dapat 10,000? Sebab apa you nak dapat sampai 100,000 tu? Niat you kerana apa? Untuk apa? Okay, so bismillah. Ready? Okay, jom kita akan bahaskan satu perkara bagaimana untuk memastikan bagi yang tak ada tim, bagi yang mula berniaga, sebab kita tengok majoriti membahaskan tentang tim di ruangan komen. Jadi pada malam ni sebenarnya aku tak prepare sangat apa aku nak cakap apa. Okay. Jadi kita bahas sedikit berkaitan dengan niat. So bismillah, ready untuk kita teruskan. Okay. InsyaAllah bagi yang pernah mendengar formula ini, yang pernah join program-program yang mana kita berkongsi. Okay. Formula ini adalah formula yang sangat successful dan formula ini adalah sangat powerful. Dan formula inilah yang aku lakukan. Bagi siapa yang kenal saya lama, inilah formula yang saya terapkan sampai 2 tahun, 3 tahun selepas saya jumpa pada formula ini. Inilah yang kami gunakan dan inilah yang kami amalkan. Ready? So bismillah. Okay, firman Allah di dalam surah, tolong tulis ini satu formula. Okay, firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 104. Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Allah mengatakan, benda hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang perkara yang salah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Pernah dengar saya bahas yang ini? Okay, saya yakin majoriti di kalangan kita adalah majoriti yang pernah mendengar tentang Ali Imran 104. Ini adalah asas dalam pembangunan tim. Ini adalah asas bagaimana kalau you ada yang baru mula berniaga. Ini asas dia. Dan inilah asas yang mana kami guna sehingga kami asalnya, sehingga kami asalnya orang tak berapa kenal dan orang kembali kenal. Orang tak berapa kenal dan orang kenal, dan benda itu menjadi buah mulut.
apa yang kami buat ni. Jadi ini formula. Ramai orang datang berjumpa dengan saya, dia tanya, "Ike, dulu tak macam ni, sekarang dah macam ni. Ike, you buat apa?" Dan ada juga di kalangan trainer-trainer yang datang merujuk pada kita. Apa formula yang kita gunakan? Okay, formula yang kita kekalkan sehingga saat ni dan kita terus berpegang pasak dengan sangat kuat adalah apa? Okay, formulanya tertanam di dalam surah Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang perkara yang salah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. So sediakan buku, sediakan kertas, okey. Tolong tadi Aiman boleh keluarkan balik ayat tu. Boleh pinpoint ayat tu. Okey, so bismillah. Okey, tengok daripada skrin you. Okey, dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru. Okey, tolong highlight. Okey, tolong highlight daripada nota you. Tolong keluarkan perkataan. Perkataan yang pertama adalah satu puak. Okey, yang menyeru. Perkataan yang kedua menyeru. Okey, perkataan yang ketiga adalah kebajikan. Okey, tulis point puak satu. Okey, yang pertama puak, poin pertama puak, yang kedua adalah menyeru, yang ketiga adalah kebajikan, yang keempat adalah menyuruh. Okey, menyuruh. Okey, yang kelima adalah melarang. Okey, serta melarang daripada segala yang salah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Okey, ini asas you nak bina team. Ada berapa keyword saya sebut tadi? 1, 2, 3, 4, 5 keyword. Okey, dengar. Okey, ada 5 keyword. Macam mana untuk you nak memastikan daripada seorang customer pergi banyak customer, daripada seorang team pergi banyak team? Ready? Okay, ready? Okay, ada 5 keyword. Saya ulang sekali lagi, keyword ni kita akan ulas satu persatu insyaAllah sampai pada malam ni. Okay, Allah menceritakan apa? Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak. Okay, keyword yang pertama satu puak. Tulis nombor 1, satu puak. Okay, yang keduanya adalah, keyword yang kedua adalah menyeru. Yang kedua tulis menyeru. Okay, keyword yang ketiga adalah kebajikan. Okay, yang keempat adalah apa? Menyuruh. Yang kelima adalah melarang. Dah? Jom kita akan bahaskan satu persatu. Saya ulang lagi, kita tak tahu berkongsi. Dengar, bagi siapa yang nak ada anak tim dan dia tahu anak tim dia tu ada anak tim di bawah, tolong join pada sesi ini, tolong tag, tolong panggil diorang join. Okay. Ready? So bismillah, jom kita akan bahaskan satu persatu. Aku pernah ulas tentang formula yang ini. Okay, formula ni kita melihat perbahasan para ulama pada setiap wording. Antaranya kita pernah merujuk lah. Bismillah. Okay, ready? Ready? Okay, good. Thank you. Thank you bagi siapa yang tulis. So, bismillah. Saya meneliti perbahasan ataupun tafsir daripada Ibnu Abbas. Okay, tentang ayat yang ini. Okay, tafsir Ibnu Abbas tentang ayat yang ini. So, bismillah. Ready? Okay, so yang pertama adalah, dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan. Satu puak yang menyeru. Okay, kita pergi kepada perbahasan ayat ataupun wording yang pertama adalah satu puak. Apa yang dimaksudkan dengan satu puak? You kena faham. Sebelum you pergi kepada puak yang besar, dia kena bermula dengan yang kecil. Sebelum you pergi kepada ramai orang ataupun you pergi kepada figure yang besar, asasnya adalah bermula dengan yang kecil. Okay? Asasnya adalah bermula dengan yang kecil. So, bagaimana untuk you nak memastikan pembinaan you nak menjaga kepada puak yang ni? Apa yang nak maksudkan? Okay? Dan hendaklah ada di kalangan kamu. Sekejap aku conteng. Mana pen aku? Okay, ada. Sorry. Okay. Okay. Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dan hendaklah ada di kalangan kamu.
ni di kalangan satu puak yang menyeru kepada kebajikan. Okey, fahamkan dulu tentang puak yang ni. Dengar. Aku tahu aku pernah ulas pasal benda ni, tapi tolong dengar dengan sangat baik kerana benda ni insya-Allah bukan ulasan yang berbeza, dia akan lebih mendalam lah mudah-mudahan. Okey, dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan. So yang pertama adalah, okey, masuk di kalangan ni adalah apa? Kalau you ada follower you, okey, you kena ada satu puak di kalangan follower you. Kalau you ada friend list you kena ada satu puak. Kalau you ada team you kena ada satu puak. Apa yang dimaksudkan dengan puak ni? Puak ni adalah, dia boleh jadi 1 plus 1. Ini dah jadi satu puak. Faham dulu. 1 plus 1. Dia boleh jadi 1 plus 1 plus 2 plus 3. Ini puak. Dapat ni? Faham dulu maksud puak. Okey? So, apa yang perlu you lakukan pada yang puak yang ini? Okey, dan hendaklah, yang dimaksudkan dengan hendaklah ni adalah dah menjadi satu macam mana aku nak sebut hendak ni? Maksudnya kita kena membina satu puak ni. So, bina puak satu. Maksudnya adalah you dengan seorang tim you. Kita throwback balik, dengar. Kita throwback balik sebelum tim you bertambah. Yang belum ada tim, dengar teknik ni. Okey. Satu puak. Kalau you pasang, kan bertim you grow dengan sangat baik. Yang bermula, kaedahnya yang pertama adalah macam mana? You cari orang untuk jadi ahli pasukan you. Tim yang pertama. Atau you cari 2 orang untuk jadi ahli pasukan you. Dan you menjaga hubungan dengan puak ni. Apa kesan apabila you menjaga hubungan pada puak yang ni? Asalnya yang kecil. Mungkin 3 orang. You, dia dengan lagi 2 orang, 3 orang. Asal daripada 3 ni. Apa kesan? Dia mempengaruhi 30 yang lain. Faham ke ni? Kita bahas pasal puak dulu. Okey? Jadi kita pergi pada yang sebenarnya. Okey? Yang ini dia mempengaruhi. Sebab tu kalau you pasang tim you, macam mana boleh bertambah? Antaranya adalah, okay, dengar? Antaranya adalah, you ada dengan 2-3 orang, you selalu mewawarkan puak yang ni. Puak apa? Mewawarkan kebajikan. Menyuruh berbuat segala perkara. Mewawarkan. Kalau you perasan, puak tu dia akan start bertambah dan terus bertambah. Setuju ke setuju? Kalau you perasan, apa you buat dengan puak ni? Yang pertama, you jaga hubungan dengan dia. You ada sebelum, semasa, selepas. Perasan tak? Dan bila you jaga hubungan dengan dia, puak you bertambah. Makin lama makin bertambah. Dan makin bertambah. Sebab tu berbalik kepada sirah. Sebab tu sunnah di dalam untuk mengembangkan sesuatu empire. Contoh kalau you empire perniagaan you, bisnes tak kira apa level you. Kalau you nak kembangkan, sunnahnya adalah apa? Bermula dengan puak. Sebab tu tak pelik kenapa Rasulullah SAW, betul ada sedikit perbahasan ulama sirah menceritakan tentang ini. Ketika wahyu pertama yang diturunkan, selepas wahyu diturunkan, Rasulullah berdakwah secara tertutup. Dan tertutup tu Rasulullah buat apa? Dia membina puak yang kecil-kecil. Dia approve seorang sehinggalah terbinanya puak yang kuat itu di rumah Al-Arqam, Abi Al-Arqam. Puak inilah yang dia approve orang lain. Dia ada sebelum, semasa, selepas. Kau faham ke faham ni? Puak inilah yang memberi tamparan kepada seluruh penduduk Mekah ketika itu. Puak yang ini. Sebab itu kita berbalik kepada kita. Okey? Antara kesalahan kita adalah apa? Kita terus pergi kepada big. Kita terus, aku nak ada 100 orang, aku nak 200 orang. Sebelum you pergi kepada proses 100-200 orang yang you dapat sekarang dengar, yang pernah ada tim 100-200 orang. Kalau you pasang permulaan you daripada mana? Apabila you membina hubungan terhadap puak ni. Setuju ke setuju? Maksud bina hubungan ni, you jaga hubungan dengan dia. You selalu engage dengan dia. Dan apa kesan? Puak ni berkembang dengan sangat baik. Faham? Dan kesalahan kita adalah sebab tu dengar. Okey. Sebab tu bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sebab tu saya jumpa terlalu ramai usahawan kecundang. Yang pertamanya adalah apa? Yang pertamanya dia mengabaikan puak. Faham yang dimaksudkan dengan mengabai puak ni? Okey. Dan you kena faham. Maksud mengabaikan puak ni, dia macam ni lah, dia macam ni.
Saya pernah lah suatu ketika, saya lupalah tahun bila, satu ketika yang saya dalam keadaan yang down. Saya nak cuba relatekan elemen puak ni. Saya dalam keadaan yang down. Yang dimaksudkan dengan down tu adalah, siapa yang kenal saya lama, dia tahu saya ni antara yang suka buat research, saya ni antara yang suka mentelaah kitab banyak. Jadi saya buat research, saya buat split test kepada banyak company. Tiba-tiba bila saya kongsikan dekat pasal formula yang kita jumpa, kaedah yang kita jumpa, tiba-tiba bila saya kongsikan di dalam program saya, ada orang copy benda tu dan dijual. Apa feel you? Kalau you duduk tempat saya, apa feel you? Ni, saya nak cuba relate dengan puak ni. Bagi siapa kenal saya antara yang suka mentelaah kitab. Okay, cari kitab macam ni. Dan saya juga speed test. Saya juga suka pada perbahasan para ulama. So, bila saya dah complete kita punya research, kita kongsikan di dalam bentuk seminar, tiba-tiba orang yang join seminar tu dia ambil modul kita, lepas tu dia jual. Apa feel you? Tulis komen. Dan saya bertanya pada guru saya. Saya tanya, saya kata, nak buat macam mana lah? Kita dengan spend masa bertahun kan, spend masa bertahun. Saya tanya pada guru saya, kita nak buat macam mana lah? Masa tu perasaan saya rasa, okay, kerana guru saya mengatakan apa? Dia kata, Carol, tolong kawal benda yang you boleh kawal. Benda yang you tak boleh kawal, jangan kawal. Guru saya, dia kata apa pada saya? Dia kata, Carol, tolong kawal benda yang you boleh kawal. Benda yang tak boleh kawal, you jangan cuba kawal. Maksudnya apa? Tah daripada mana datang tiba-tiba, you tak boleh kawal, tolonglah jangan jual. Kita buat research kot. Okay, kita buat research kot. Dan bila saya dapat pada ayat tu, okay, nasihat daripada guru saya, kemudian saya mengambil satu pendekatan adalah apa? It's okay, aku akan mengawal. Kawal apa? Kawal orang yang boleh aku kawal. Apa yang maksudkan kawal orang yang boleh aku kawal? Apa yang maksudkan kawal orang yang boleh aku kawal? Maksudnya adalah aku hanya mengawal orang yang aku boleh kawal. Maksudnya orang yang attach dengan aku, orang yang tak buat perangai dengan aku, orang tahu aku sentiasa engagement, aku sentiasa engage. Dan apa berlaku? Rupanya orang yang aku engage ni, orang yang aku boleh kawal ni adalah puak aku. Maksud puak aku ni adalah apa? Dia adalah elemen yang, macam mana nak sebut? Saya hanya mengawal orang yang boleh menerima ilmu saya dengan sangat baik ketika tu. Yang bukan ambil ilmu, pergi jual. Saya mengawal yang itu. Dan apa yang berlaku? Spark naik. Dan apabila kita meneliti dengan lebih lanjut, okay, rupanya apa yang sebenarnya kita ni banyak buang masa dengan orang yang kita tak boleh kawal. Kau faham ke ni? Ni nak cerita puak ni. Orang yang boleh kawal adalah puak kita. Maksud puak ni adalah sama ada dia adalah pembeli, dia adalah customer kita, sama ada dia adalah tim kita. Okey, kita pergi pada satu dua tim. Sebenarnya, okey, kita cuba kawal orang yang tak boleh kawal. Maksudnya apa? Kita dah ajar macam-macam. Kita suruh share, kita suruh bila kita bagi sesuatu dalam grup, tolong respon. Okey. Tapi dia tak respon, you tak boleh kawal dia. Tapi you kawal orang yang boleh you respon. Okey. Bagaimana untuk you nak mengawal? Dengar. Kau faham ke ni? Bagaimana untuk you nak mengawal puak ni dengan sangat baik? Ada 3 elemen. Yang pertamanya adalah, you boleh, apa ciri-ciri pengawalan puak yang terbaik? Faham maksud puak ni? Apa ciri-ciri pengawalan yang terbaik? Ada 3 elemen. Yang pertama adalah you boleh kawal dia dengan masa. Maksudnya adalah ada masa-masa tertentu yang you boleh berkongsi dan dia boleh menerima. You masuk je, dia boleh terima je. You boleh kawal dia. Okay? Yang keduanya adalah you boleh kawal energi. Yang ketiganya adalah you boleh kawal emosi.
Kesalahan kita adalah kita menghilangkan 3 elemen ni. Bila kita dengan tim, kita menghilangkan 3 elemen ni adalah apa? Kita menghilangkan masa, kita menghilangkan energi, kita menghilangkan emosi. Apa yang maksudkan masa, energi, emosi ni? Okey. Kita menghilangkan masa bila kita cuba memperbaiki orang yang kita tak boleh nak kawal. Kita buang masa yang itu. Kita buang masa terhadap orang yang tak respon ataupun tak aktif dalam grup. Dan kita buang energi dan kita buang emosi kita kat situ. So untuk you grow dengan sangat baik, kawal orang yang menyambut you, puak you. Don't worry, kerana puak ni dia akan bertambah, dia akan terus bertambah. Faham ke ni? So, bagaimana untuk you nak berurusan dengan orang yang you boleh mengawal ni? 3 elemen. Masa, energi, emosi you. Kalau you berurusan masa dengan orang yang you tak boleh kawal, you buang masa you. You buang masa, okay? Kalau you berurusan, okay, you cuba urusan dengan orang yang you tak boleh nak kawal, okay, you akan buang energi you. Kalau you berurusan dengan orang yang you tak boleh nak kawal, you akan kacau emosi you. Sebab tu kalau you perasan kenapa you grow dengan sangat baik, suatu tiga dulu, imbas kembali. Kenapa? Masa you, energi you, emosi you, you tak buang dekat orang yang kata-kata dekat you ni. That's semua orang yang tak bersetuju ataupun orang yang tak menyambut salam you. Apa laku? Boom, dia grow dengan sangat baik. Setuju? Dan orang yang boleh kawal tu automatik dia grow. Faham tak? Sebenarnya masa you banyak, saya sebut 3 elemen. Sebenarnya masa you banyak terluang, banyak habis bila you cuba, apa hal lah dia tak sambut salam aku? Apa hal lah dia ni duk habis kata tak habis? Apa hal lah dia ni duk kutuk aku tak habis-habis? You buang masa kat situ. Yang keduanya you buang apa? You buang energi you memikirkan dia. Yang ketiganya, you menghilang, you bilangkan emosi you tentang, diganggu emosi you. Sepatutnya fokus orang yang boleh kawal. Faham ke faham ni? Kalau you pasang, kenapa you grow dengan sangat baik satu tiga dulu? Kalau penting you berkembang. Kerana you fokus ada orang yang boleh kawal. Orang yang sebut salam you, orang yang berkongsi, orang yang engage dengan you. You sambut yang itu je. You tak sakit hati terhadap golongan-golongan yang buat tak tahu dengan you, golongan yang hantam you. Lepas tu pom dia grow. Kenapa? Kalau you cuba mengawal orang yang tak boleh kawal, ada 3 kesan. Yang pertama, you akan buang masa. Masa you terbuang. Yang keduanya adalah apa? You akan buang energi you kerana you cuba memperbaiki akan keadaan. Walaupun you dah buat yang terbaik. Yang ketiganya adalah apa? Dia akan ganggu emosi. Yang ganggu emosi itulah yang mengomen pelik-pelik dekat komen aku ni. Anak tip tak labut salam lah. Anak cedah apa. Tolong share benar-benar memberi manfaat pada mana. Kenapa? Asas pembentukan sesuatu empire itu adalah kaedahnya adalah apa? Bermula dengan puak yang kecil ni. Kenapa? Ada orang dia belajar bukan daripada mulut kita. Tapi ada orang dia belajar daripada orang lain. Faham daripada orang lain. Maksudnya belajar daripada puak kita. Saya bagi contoh. Saya pergi masjid. Okey, saya pergi masjid, kemudian tim saya ada 6-7 orang. Okey, saya pergi masjid, saya susun slipper. Tim saya 6-7 orang pergi susun slipper sebelah saya. Apa berlaku pada orang lain? Orang ke-8, orang ke-9, orang ke-10. Automatik dia akan follow. Ada orang belajar, dia bukan belajar daripada yang aku susun tu, tak. Tapi dia belajar daripada orang kedua, ketiga, keempat. Sebab tu you buang masa. Okey, you buang energi you dan dia ganggu emosi you. Kalau you fokus terhadap benda yang you tak boleh kawal. Dan kalau you perasan, keberhasilan yang datang pada you adalah keberhasilan dalam keadaan yang you mengawal, yang you boleh kawal. Sebab Allah takkan uji kalau kita, pernah dengar? Tak mampu. Dan Allah takkan memberi kalau you tak bersedia untuk menerima. That's semua benda yang di dalam kawalan kita. Allah takkan uji kalau tak mampu. Dan Allah takkan beri kalau you tak bersedia menerima. Bagaimana bersedia? Dia semua benda tu di dalam kawalan. Faham ke faham? Jelas? Faham maksud puak ni?
Fokus puak yang you, orang yang engage dengan you pun dia spark ni. Kenapa orang akan start? Macam saya lah. Sebab tu kalau you perasan, okay, sebenarnya orang yang tarik orang masuk team you adalah orang mana daripada puak-puak you sebenarnya. Kau faham? Kau faham ni? Kalau you perasan yang you bina hubungan, you engage, you kawal seorang dua ni, kalau you perasan seorang dua ni lah yang duk tarik crowd datang lagi pada you. Setuju? Sebab tu daripada 2-3 pom dia glow lagi. Aidin, bila nak audit, you akan buang masa, you akan buang energi you dan dia akan ganggu emosi you. You glow 1-3 dulu, kenapa? You kawal orang yang boleh kawal, you bina hubungan yang itu. Mampus orang nak kata apa, kata lah. Yang kata tu you tak boleh kawal. Sebab tu guru saya, dia pernah menasihati saya. Dia kata, Khairul, dia kata, manusia ni takkan pernah berhenti berkata sehingga tanah kubur dimasukkan ke dalam mulut dia. Gila, detail tu kita bahas pasal puak. Benda di dalam kawalan kita. Sebab tu kalau you pasal mereka yang berjaya, you boleh check lah orang yang berjaya. You ingat dia orang yang buat ratusan ribu, buat jutaan ringgit ni, tak ada isu ke tim yang menggolak? Ada. Tapi bagaimana mereka trust? Mereka mengawal orang yang kawal. Orang yang mereka boleh kawal. You ingat yang jutaan ringgit tu, okay, yang buat 6 figure, 7 figure, 5 figure tu, okay, yang you rasa you kenal orang tu dan you idolakan dia. You ingat dia orang tak ada isu tim? Tapi kenapa dia orang keluar dengan sangat baik? Kerana mereka mengawal puak yang boleh mereka kawal. Pergilah tanya siapa-siapa. Tanyalah founder mana sekalipun. Tanya ni Muhammad J ada berapa tim bawah 3,000 orang. Berapa ramai tak setuju dengan dia. Berapa ramai tak sambut salam. Tapi kenapa dia terus keluar dengan sangat baik? Kerana dia mengawal orang yang fokusnya pada yang itu. You ingat yang buat ratusan ribu, yang buat jutaan ringgit tu tak ada isu tim? Ada. Tapi kita banyak habiskan masa kita banyak habiskan energi kita untuk membetulkan keadaan. Kalau you rasa you buat betul, of course kena ada ilmu lah. Okay, tapi dia tak accept. It's okay, teruskan perjuangan you. Apa berlaku, dia akan grow dan terus grow dengan sangat baik. Kenan jelas you belajar sesuatu. Itu adalah sangat untuk gila. Ada 5 poin yang kita berbahas 1 poin, 1 puak. Dan kalau you tengok, dengar, kalau you tengok majority umpire itu dia datang pembentukannya dengan 1 puak. That's mean ada. Faham ke ni? Untuk membina satu legasi ataupun untuk membina satu umpire perniagaan, tak kisahlah umpire perniagaan ke umpire dunia ke negara sekalipun, dia akan bermula dengan kebangkitan puak yang ini. Setuju? Kebangkitan ni dia bermula dengan puak yang ini. Kita tengok bagaimana Madinah sebelum perjanjian Aqabah 1-2 dilakukan. Dia bermula dengan puak. Perjanjian tahun yang kedua, 73 orang. Puak 73 orang ni balik ke Madinah sebelum Nabi Hijrah, balik ke Madinah, bawa Islam dan Rasulullah utus orang, Mus'ab bin Umair, bawa. Okey, sehingga menggoncangkan ribuan rakyat Madinah. Puak yang kecil. Bagaimana kerajaan Persia tumbang? Dia bermula dengan puak juga. Oh, gila politik sikit. Sebab tu pentingnya puak ni. Ada pakatan dia. Bagaimana kerajaan PN sekarang bergolak? Dia ada puak dia. Kerana puak inilah yang menggoncangkan. Sebab tu you kena faham asas dalam pembentukan sesuatu umpire ataupun sesuatu legasi ataupun umpire perniagaan yang you buat sekarang bermula dengan puak. Jaga puak yang ini. Don't worry, puak berkembang. Setuju? Salah kita terus nak pergi kepada
circle yang besar tanpa melalui puak yang ini. Itu proses dia. No holiday. Bagi orang nampak sikit. Tak, memang mana-mana umpaya ataupun mana-mana tertubuhnya dia bermula dengan puak. Isu Sabah, puak. Dia ada golongan-golongan puak-puak yang berpaling arah tu kan. Pom jatuh. Puak. Itu penting elemen puak ni. Kita kalau boleh, sebab tu faham kita kalau boleh nak kumpul lagi ramai tanpa you ada. Faham? Asas pembinaan tim. It's okay walaupun 1, 2, 3 puak, you puak inilah yang berkembang. Saya bermula dulu, siapa yang kenal saya, saya bermula dulu. Tapi apa yang saya buat? Orang yang datang, orang yang saya approach, orang yang terima saya approach, saya bina hubungan. Dia bayar saya sekali je. Dulu rate saya rendah lah. Dia bayar duit saya sekali je. So apa yang saya buat? Okay. Saya ada sesi, saya jaga puak ni. Maksud jaga ni adalah saya sebut, macam mana hari tu aku ajar, okay, tim apa cerita? Okay. Ada apa-apa nak aku support, beritahu lah. Walaupun aku punya servis dah habis dah dengan dia. Apa berlaku? Kerana aku jaga puak ni, dia pergi cari orang lain. Han pergi ambil IK tu. Power tu. Aku tak bawa pun mulut tu. Aku tak cadang pun. Baru-baru ni lah, bulan 3 tahun lepas baru kita aktif main ads. Sebelum ni kita tak main ads pun. Nak cerita puak yang aku jaga ni, pom spam. So siapa puak IK Circle? Korang lah, 1,100 orang. Korang lah yang duk klik share, duk sebar. Itulah puak aku. Faham? Nak rate macam dulu, tak ada dah. Saya penting. Sebab tu antara saya menjaga silaturahim bersama dengan puak-puak saya. Antara salah satu inilah platform korang lah tim saya tanpa sedar. Sinilah teknik yang saya berkongsi. You all lah, ni Ariel Hussein berapa lama dengan saya? Idin. Aku tak canang tentang aku. Dia orang duk canang orang pergilah weekend. Dia orang duk canang pasal aku. So apa berlaku? Puak aku daripada ni dia tambah lagi, tambah. Dapat. Sebab tu company kita, sebenarnya Din yang bagi company kita nama IK Circle. Kenapa? Kita menjaga circle tu, that's mean puak kita orang. Baru 1 tu, ada 5 point. Baru 1 kita bahas. Faham? Mereka lah yang membawa suara-suara saya tanpa sedar. Inilah puak tu. Faham ke ni? Banyak trainer datang, kata pahal dia kata kos marketing sikit tapi orang datang ramai program apa semua. Malah ni cuma kita nak cerita adalah puak. Inilah proses yang kami kekal kan. Dan bagaimana kami bina puak ni? Antaranya adalah kami kawal orang yang tak boleh kawal. Orang yang boleh kami kawal. Maksudnya adalah orang yang menerima. Saya tak buang masa pada orang yang... Saya tak nafi dalam proses perjalanan saya ada golongan-golongan yang menentang siapa, mana datang Muhammad ni kan. Kita tak nafi lah proses yang itu. Tapi lantak yang aku tahu benda aku buat betul. So what? Saya tak fokus pada yang itu. Dapat? Gila, baru 1 point 1 jam tu. Belajar sesuatu. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang perkara yang salah. Wa ulaika humul muflihun, mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Heboh dan famous kat Tawau. So tu kalau you tak ada cerita pasal aku lah. Cuma aku nak cerita tu lah. Okay. Faham pada proses puak ni. Kawal
puak yang you boleh kawal, yang tak boleh kawal, baikkan lah. Kenapa kalau you cuba kawal walaupun you dah buat yang terbaik? Kerana kalau you cuba kawal orang yang you tak boleh kawal ni, you akan buang masa you. You akan buang energi you dan dia akan ganggu emosi you. Okay. Idin jangan promote Idin. Dapat. So you nak grow dengan sangat baik. Don't worry lah bagi siapa yang baru ada 1-2 team ataupun tak ada team. Carilah puak you. Bina hubungan. Engage dengan dia. Okay? Kerana dia bermula dengan kecil baru pergi pada yang besar. Faham? Dapat? Itulah proses dia. Itulah proses dia. So, bagi yang baru bermula dan nak cari ada team, sebenarnya benda ni you boleh twist pada customer you kot. Okay, macam saya, team saya ada lah. Cumanya sebelum tu saya seorang. So macam mana saya growkan ni, saya jaga klien saya. Itulah puak saya. Klien saya yang pergi jaga cerita pasal saya. So kalau you tak ada team, you boleh twist kepada customer you. Jagalah. Bina hubungan. Okay. So kalau you nak pergi kepada team, bina puak you dengan team you. It's okay walaupun 1-2 kan, you kena faham tau, yang team tu Idin berapa belas ribu orang team. Macam mana dia datang belas ribu? Bermula dengan puak dia. Puak dia duduk canang. Okay. So itu antara point yang pertama. Okay. Bagi yang baru masuk, kita minta untuk yes, kena ada proses. Kita ni tambah orang Melayu kita nak sangat sikit proses. Faham sikit proses. Tiba-tiba meniaga bulan ni memang dah untung 1 juta dah. You skip proses. Oh, nak bina team agent. Sekurang-kurangnya agent nak ada dekat 100 orang, 200 orang. Elok. 10-20 orang pun you tak boleh handle lagi. Kau faham ke ni? Dan you kena tahu, tidak akan terjadi sesuatu pun di atas muka bumi ni tanpa melalui proses. Tu Idin buat sampai 2-3 juta sebulan. Ada proses dia. Dan proses tu makan masa. You kena faham, kalau proses dia ada masa. Tu yang tim sampai beribu orang. Of course sebelum dia sampai kepada beribu orang tu, kaedahnya bermula dengan 1-2 dulu, baru dia pergi kepada level yang lain. Ini kalau boleh hari ni juga nak 1000 orang. Hello. Memang you beranak-beranak daripada mak you memang terus boleh berjalan Ada proses dia. Menerap dulu. Percubaan untuk merangkak dulu. Faham ke ni? Even kita mati sekalipun nanti pun ada proses dia. Tak ada gali-gali terus umban dalam tu kambuh. Tak ada. Dia ada proses dia juga. Even you dah mati nanti pun you nak berjalan, perjalanan you ke syurga ni pun ada proses-prosesnya juga. So, fokus pada proses. Takkan jadi 100 orang. Takkan kalau tak bermula dengan 1 orang. Takkan jadi 1000 orang kalau tak bermula dengan 10 orang. Takkan jadi 1 juta ringgit kalau tak bermula dengan 100 ringgit yang pertama. Proses. Saya ulang, you skip proses, you cacat. Bukan cacat. Cacat lah kot. Entahlah. Tapi cacat lah. Tak tahu aku nak bagi istilah apa. Kerana setiap benda atas muka bumi ni ada proses dia. Ada proses tu. Faham? Apa proses dia? Itulah puak yang kita bahaskan tu. Kalau dalam sudut perniagaan ataupun sudut pengembangan tim. Sebab tu ramai orang, kalau you perasan, berapa banyak yang awal perniagaan, klien you, dia convert jadi team you. Kenapa? You jaga klien itu, betul tak? Dan itulah proses dia. You jadikan dia puak, hubungan, jadi team.
Jelas. Okay, kalau siapa tak nak proses tu, aku tak tahulah. Sebab tak boleh lari daripada proses. Tiba-tiba nak 100 orang, 200 orang. Handle team pun macam macam tu lah. Okay. Tak ada kan lahir-lahir tu jalan. Tak ada. Lahir-lahir tu bercakap kecuali mujizat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tu mujizat Nabi korang apa? Okay. Trust proses. Dia ada proses dia. Kan ada kan klien tiba-tiba jadi tim. Itulah proses. You jaga dia. Itulah puak tanpa sedar. Dia sibuk. Berminat jadi tim. Apa benda? Agent wanted. Jadah apa benda yang biasa orang buat tu. Pengambilan agent kini dibuka sekarang. Tim pun tak ada yang you pun duk fikir cuba kawal orang yang luar di kawalan you. Duk sibuk pengambilan agent kini dibuka. Pengambilan agent kini dibuka. Pui. Okay. Baru 7 orang dah pening dah. Okay, so bismillah. Oh gila, baru 1 point tu. Siapa yang pernah dengar formula ni? Tiba-tiba aku bahas lagi detail. Tiba-tiba tengok orang tu boleh buat ratus ribu you pun tak salah. Think big. Start small. Tu tadi Torik ada tulis. Okay, so bismillah. Tak ada betul. Sesi aku santai je kan. Tak ada terasa kan. Apa tadi? Iman, up sekali lagi. Ali Imran 104. Iman. Hilang tu. So, Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah ada di kalangan kamu. Kan lain kan. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang perkara. Oh, saya tak pernah dengar first time. Okay. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru. So, satu puak kita dah bahas elemen tentang satu puak. Okay. Yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang perkara yang salah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. So, okay. Satu puak saya dah bahas detail 1 jam tu. Yang keduanya adalah apa? Saya suruh highlight apa? Yang pertama tadi satu puak. Yang keduanya adalah apa? Ni nak cerita apa kerja puak tu dan apa kerja you. Sebelum you nak suruh puak tu buat, you dulu kena buat. Okay. Word yang pertama satu puak. Yang kedua adalah apa? Menyeru. Okey. Wording yang kedua adalah menyeru. Yang menyeru kepada kebajikan. Kebajikan ayat yang perkataan yang kita. Apa yang dimaksudkan dengan menyeru? Yang dibahaskan oleh Ibnu Abbas menceritakan apa yang dimaksudkan dengan menyeru. Perkataan menyeru ni dia melalui 3 elemen. Saya pernah bahas kan. Cuma kita bahas sekali lagi. Okey. Menyeru ni dia ada 3 elemen. Yang dimaksudkan 3 elemen ni adalah apa yang dibahaskan oleh para ulama. Maksud penyeruan ni yang pertamanya dia adalah mestilah bersifat terbuka. Faham terbuka? So kalau kita 2021 ni terbuka tu apa? Boleh jadi dalam grup you, boleh jadi dekat FB you, boleh jadi dekat IG you, boleh jadi dekat story you, ikutlah terbuka. Okey? Terbuka. Dan okey.
Sebab tu diceritakan apa sunnah dalam you nak mengembangkan empayar dia dalam keadaan terbuka. Step yang pertama kita bercerita tentang sirah tadi yang Nabi membina puak di rumah Al-Arqam Abi Al-Arqam. Yang keduanya, selepas di rumah Al-Arqam Abi Al-Arqam, Allah menurunkan wahyu minta dakwah itu dibuat secara terbuka. Menyeru secara terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan menyeru? You kena faham. Ini kerja yang satu puak tu. Bagaimana you nak gerakkan satu puak bermula daripada you? You gerak pun puak you follow. Ni kita je duk arah tim buat tapi kita haram tak buat. Faham ke ni? Dia kesenambungan daripada satu puak yang di atas kita bahas tadi. Tolong share ni. Kaedahnya adalah apa yang you biasa buat. FB, IG, group WhatsApp, ikutlah apa benda yang korang biasa buat. Public kan? Setuju? Yang mana kerja dia, sebab tu kalau you perasan, okay, faham maksud menyeru ni? Saya ulang sunnah dalam mengembangkan empayar dia dalam keadaan yang terbuka. Kesalahan kita adalah, you check balik, kenapa bisnes you grow dengan sangat baik dulu? Okay, marketing non stop, you wawarkan non stop. Kenapa tim you grow dengan sangat baik? Adalah kerana apa? Kenapa you sentiasa menyeru dan tim you pun menyeru pada ayat yang sama. Jangan cerita negatif. Puak you pun, okey, jangan cerita negatif. Faham ni? Menyeru. Sebab itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebentar kisah Ketika Rasulullah diturunkan wahyu minta dakwah itu dibuat secara terbuka. Rasulullah mewawarkan secara terbuka. Kesan kan? Rasulullah mewawarkan secara terbuka. Ni nak cerita, nak merelatekan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewawarkan secara terbuka, apa yang berlaku? Ketika itu mendapat kencaman. Faham Wawar secara terbuka, bila you wawar, okay, secara terbuka, akan ada kecaman. Faham kecaman? Ni nak cerita proses ni. Akan ada kecaman. Okay? Itu yang berlaku pada Rasulullah. Rasulullah diherdik ketika diwawar. Sirah menceritakan di saat Rasulullah berdakwah secara terbuka, Rasulullah diherdik. Dan ketika Rasulullah diherdik tu, okay, dipelekehkan. Okay. Datang puak-puak ni, para sahabat datang menjadi benteng kepada Rasulullah ketika tu. Faham tak peranan puak? Datanglah Abu Bakar apabila kisah Isra' Mi'raj. Ya Rasulullah, aku mau menangkan percakapan. Datanglah puak yang ini. Faham tak? Bila you buat secara terbuka, dengan akan ada golongan-golongan yang tak bersetuju dengan you. Tapi macam mana akan ada orang backup? Siapa backup? Puak you. Dia ni tak habis-habis. Jual. Dia ni tak habis-habis. Asal lu cerita pasal postage je dekat Facebook dia. Dia ni tak habis-habis. Kan ada kan? Tadi nasi lemak RM1 pula. Faham ke ni? Saya ulang lagi. Apabila you menyeru secara terbuka, okay, faham diwawarkan secara terbuka. So, salah kita adalah kita banyak minta tim buat secara terbuka. Faham secara terbuka. Pergilah iklan, pergilah buat copywriting, pergilah ni. Kena sentiasa live. You sendiri pun haram malah live. Duduk paksa tim buat live. Tak jadilah puak tu. Puak ni adalah kesinambungan antara you dengan, faham ke ni? You duk cerita, sukses berjaya, you tak pernah mengangkat. Macam itulah. Dapat? Saya ulang sekali sebab tu antara sunnah untuk yang nak mengembangkan bisnes you, nak mengembangkan empayar you, nak mengembangkan tim you, perlu diwawarkan secara terbuka.
Sebab tu kalau you perasan, kenapa team you grow dengan sangat baik? Kejap-kejap dululah grow dengan sangat kejap-kejap you screenshot cerita apa yang berlaku pada team you. Apa yang team you discuss dalam group, you screenshot, you tampal. Team you boleh buat sale, you screenshot, you tampal dekat FBIG you wawarkan secara terbuka. Apa berlaku? Orang PM you. Sebelum you buat live bahas tentang team you. You buat live, you pergi buat COD. You buat live tentang apa yang berlaku dalam stok, apa yang berlaku dengan stok you. You buat live yang orang ni, you awarkan secara terbuka. Apa berlaku? Kalau you perasan, kalau PM perangai you dulu, kalau you perasan, ada je orang-orang yang PM, berapa harga, ada je orang PM. Macam mana nak jadi team lah? Betul tak? Faham tak kesan you mewawarkan? Salahnya adalah apa? Benda tu kita paksa orang yang kita boleh kawal ni buat, tapi kita haram tak buat. Sebab tu lalat orang yang boleh kawal jadi tak boleh kawal. Sebab setuju dengan saya, team dia grow dengan sangat baik suatu ketika dulu. Kenapa? Sikit-sikit dia duduk cerita bahas tentang team dia dekat Facebook, dekat IG dia. So team dia tambah. Sama juga. Sebab tu kalau berdasarkan sale you naik dengan sangat baik. Kenapa? Non-stop. Sebab tu elemen menyeluruh ni ada 3. Yang pertama adalah terbuka. Yang keduanya konsisten. Kesalahan kita kena kecam sikit dah tak konsisten. Sebab tu bila you stop marketing, you stop menyeru, dia akan rentak you jatuh ke bawah. Setuju? Tu sibuklah duk baki copywriting, baki closing. You sendiri. Sebab tu orang putih kata apa, bisnes ni nadi dia marketing. Marketing ni nadi dia bisnes. Non-stop. Tak kisahlah orang komen tak komen ke, terus non-stop duk up cerita. Setuju? Kejap-kejap pergi COD duk bawa motor pergi COD. Benda tu lah you duk canang kat Facebook you. Motor segan lah, malu lah. Orang kata you start je tutup elemen penyeluruhan tu, dia akan tutup everything. Sebab tu pertumbuhan perniagaan you terbantuk. Kenapa you start tutup elemen menyeluruh secara terbuka? Setuju? Okey. Konsisten non-stop. Dalam grup. Nak bahas tentang menyeluruh ni banyaklah part dia. Sebab saya bahas banyak tadi pasal satu puan. You bayang dia ada satu formula marketing. Okay, marketing. Bagaimana elemen di dalam Ali Imran 104 ni. Sebelum masuk G15 nanti kita bahas ayat yang ini, tetapi dalam sudut pandang marketing. Penyeruan yang jenis macam mana yang boleh trigger orang. Dia ada dalam G15. Cuma yang ni saya trigger. Bukanlah saya nak kongsikan bagi you faham lebih. Cuma masuk G15. Ini G15 kita akan bahaskan ayat ni. Tetapi ayat ni dia kita bahaskan ayat ni 5 poin juga kita bahas. Pasal satu puak, pasal menyeru ni, kita akan bahaskan. Lepas tu pasal kebajikan, ayat kebajikan yang merujuk kepada positif ni, posting yang macam mana, tu lain lah. Jadi dalam J15 6 dan 7 hari bulan. Jelas maksud menyeru ni? Belajar sesuatu. So G15 standby. Standby jiwa you, standby di torih-torih sikit. Okay. 2 poin. Ada lagi 3 poin. Tiga poin lagi. Korang belajar sesuatu malam ni. Siapa yang rasa deep? Tak ada deep pun, biasa je. Saya pernah bahas kan tajuk ni. Korang je duk tanya soalan yang sama.
Ayat menyeru macam mana? Adalah ayat menyeru. Takkan saya nak bahas, nak cerita ayat menyeru ni panjang pula. Dia ada teknik penyeruan yang you boleh trigger. Bagaimana Al-Quran diturunkan 11 tahun di Mekah, dia trigger. Dia ada formula dia. InsyaAllah kita bahaskan nanti di dalam G15. Okay, so G15 ada peti ni, tak ada peti. Santai kat rumah aku je ni. Belajar sesuatu pada malam ni. Kalau kau nak suruh aku ulas lagi 3 poin ni, panjang doh. InsyaAllah kalau tak ada halangan hari Jumaat sebenarnya saya ada meeting. Tapi boleh lah kot. Mana Safwan? Hari Jumaat saya ada meeting. Tapi tengoklah saya ambil 1 jam. Setiap malam tengoklah insyaAllah. Belajar sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsi kepada kalian. Ada lagi 3 poin insyaAllah. Okay, sama ada pada hari Jumaat kalau tak ada halangan. So mengikut jadual saya Jumaat ni saya full meeting. Tapi wallahualam kalau ada selikan-selikan tu slot. Kerana hari Jumaat tu kita membahaskan kitab Riyadatul Salihin karangan Imam Nawawi. InsyaAllah kalau tak ada halangan nanti kita ada bacaan kitab pada hari Jumaat. Tapi saya ada meeting. Tapi wallahualam nanti saya atur pada jadual saya.
You hanya menghargai golongan-golongan yang tertentu. Kita nak tahu dalam berapa lama dah you berniaga? Kita berniaga tahun ni 3 tahun setengah lah dengan tim BCF. 3 tahun? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Asal daripada berapa? Apa dia? Asal daripada berapa? Asal-asal daripada Itu berapa? sale masa first saya pergi kelas Encik Khairul, sebelum tu lah 3,000 lebih. Dan Okay. selepas balik bulan pertama saya terus naik kepada 17,000 dan bulan kedua saya naik kepada 33,000 sale saya. Masa tu tanpa tim dan saya ada cek Encik Khairul. Masa tu Encik Khairul ada tanya saya, Siti you ada tim tak? Saya cakap tak, saya tak ada tim. Saya just buat broadcast list je hanya untuk tim saya lah. Masa tu dalam 7 orang sahaja. Dan daripada apa yang Cik Khairul cakap, saya terus buat. Cik Khairul cakap tak boleh Siti, you kena buat tim. Sebab tim yang akan bantu you. You akan bergerak dengan tim, bukan diri. You tak boleh bergerak seorang sendiri. Macam tu. Masa tu lah. Okay. And then lepas pada tu saya terus balik, saya terus buat grup dan terus sampaikan terus. Maksudnya apa yang saya belajar pada hari kelas tu terus saya apply walaupun 7 orang tim saya. Asal. Sekarang berapa tim? Sekarang hampir 100 lebih. Alhamdulillah. Sale berapa? Sale kalau ikutkan betul-betul total restock yang saya boleh restock, saya hampir cecah 900,000 kalau betul cukup stok. Siti kata apa? Okay, kalau ikut sepatutnya sebab isu dengan HQ production tak boleh supply, sepatutnya mencecah 900,000 900,000 sekali restock. Bukan untuk 1 bulan. Sekali restock 900? 1,000. Gila, meniaga apa ni? Niaga tudung.